Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat, happy selalu insya-Allah. Baik. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam siri Penawar Hati, masih lagi dalam buku yang sama, Penawar Hati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Baik, Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini saya pakai badge I'm Prosumer. Inilah satu kempen yang dibuat di USIM oleh Vice Chancellor USIM, Dr. Ridha Wahidin, dan beliau menggalakkan kita pelajar dan juga staff supaya menjadi prosumer. Prosumer maksudnya bukan sahaja kita menjadi consumer, pengguna, tapi kita juga menjadi producer, pengeluar produk. Itu yang digalakkan di USIM. Jadi hari ini bukan kita nak cerita pasal prosumerism, tapi kita nak cerita pasal telinga. Kita nak cerita pasal telinga. Dalam siri yang lepas kita pun dah sentuh satu bab daripada bab ini, iaitu bab telinga ni, yang kita telah menyatakan bahawa telinga ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat berharga, kerana tanpa telinga, masya-Allah, artinya kalau kita ditakdirkan waliyazubillah pekak, tak dengar apa-apa, maka sukar sebenarnya untuk kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telinga ini satu nikmat yang sangat-sangat berharga, yang sepatutnya kita tak boleh menyalahgunakannya, iaitu dengan mendengar benda-benda yang tidak elok, yang tidak membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita sambung balik cerita kita, masih lagi bercerita tentang telinga, cerita pasal telinga, sambungan daripada apa yang kita telah bincangkan sebelum ini. Dalam kitab ini disebutkan bahawa oleh itu maksudnya sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan, bahawa telinga itu adalah anugerah Allah SWT yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai manusia, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kebaikan dunia kita, untuk kebaikan akhirat kita. Jadi oleh itu nikmat mendengar lebih utama daripada nikmat melihat. Rupa-rupanya kita rasa melihat ini satu nikmat yang besar, memang satu nikmat yang besar. Tetapi kalau dibandingkan di antara keduanya, maksudnya ginilah, kalau ditakdirkan, minta-mintanya taklah, kalau ditakdirkan kita diberi pilihan untuk memilih yang mana satu yang kita nak, kita cuma boleh pilih satu je, nak mata ke nak pendengaran. Apa pandangan sahabat semua? Mungkin ramai orang nak pilih penglihatan, nak pilih mata, sebab dengan mata tu makna kita akan mudah urusan-urusan kita seharian, betul? Kita boleh pergi ke sana kemari, kalau kita boleh enjoy pemandangan yang cantik-cantik, kita boleh tengok isteri kita yang cantik, kita tengok suami kita yang handsome. Jadi kita rasa nikmat mata tu sangat baik. Tapi kalau nikmat mata sahaja ada, tapi kalau tak ada penerangan, pendengaran kita tak ada, pendengaran kita terganggu, ataupun kita langsung pekak, tak dengar apa-apa suara, tapi kita boleh melihat, apa maknanya kan? Itu nak sama-sama kita renungi. Sebab apa? Sebenarnya pada hakikatnya lebih baik pada hakikatnya untuk kita memilih. Kalau ditakdirkan kita cuma boleh pilih antara satu, antara nak pilih telinga ke nak pilih mata, nak pilih penglihatan ke nak pilih pendengaran, maka bagi orang-orang yang bijak, dia akan pilih apa dia? Dia akan pilih pendengaran dan tidak memilih penglihatan, kalau dia hanya boleh pilih satu sahaja di antara dua. Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab dengan telinga yang ada, dengan pendengaran yang ada, inilah kita sebenarnya banyak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan telinga yang ada inilah kita dapat beroleh banyak ilmu pengetahuan, banyak maklumat-maklumat yang kita terima. Bahkan kita dapat hidayah hari ini pun sebenarnya banyak melalui telinga, bukan melalui mata. Bukan melalui mata. Sebab disebutkan di sini, mata ni sebenarnya lebih banyak kelebihan dia melihat untuk perkara dunia kita. Untuk perkara dunia. Walaupun contohnya kita dengar, dan kita selalu dengar, kita perhatikan juga ramai orang-orang yang buta, tetapi hatinya cerah,
Dia buta tapi boleh hafal Quran. Kita yang celik, yang mata bukan main cerah ni pun tak boleh nak hafal Quran. Dia asyik-asyik baca Qul huwallah aja setiap kali dalam solat, kan? Jadi kalahlah kita berbanding dengan orang yang buta. Sebab orang yang buta ni hatinya cerah walaupun matanya tak nampak. Kita ni mata nampak tapi masalahnya hati kita kurang cerah sikit, bukan gelap terus, tapi ada juga yang gelap terus, yang tak nampak apa-apa, kan? Tak nampak, hatinya gelap, hatinya sukar untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hakikatnya, kita kena tahu bahawa kalau banding antara mata dengan pendengaran, antara mata dengan telinga kita, sebenarnya telinga lebih besar peranannya dalam kehidupan kita berbanding dengan mata, kerana mata ni lebih kepada dunia sahaja. Walaupun ada ke akhirat, kita baca buku ni pun, kita baca, kita tengok, kan? Kita tengok ni adalah perkara yang akhirat. Contohnya kita baca buku buku kita Penawar Hati ni, baca akhirat. Kita baca Quran untuk akhirat. Tapi sebenarnya kalaupun kita tak dapat melihat, kita masih lagi boleh mendengar, dan mendengar itu lebih besar peranannya, untuk dapat hidayah daripada Allah SWT, dapat ilmu. Kita duduk, contohnya kita pejam mata, kalau kita boleh imagine hari ni, sahabat-sahabat tak nampak pun saya, sebab tak penting saya ni, tak penting muka saya nak tengok bila dengar ceramah, pejam je mata. Cuba sahabat pejamkan mata, cubalah dengar apa yang saya cakap ini. Adakah ianya dapat difahami? Ya, sahabat-sahabat masih dapat memahami saya walaupun mata tutup contohnya, kan? Tapi kalau mata buka tapi telinga tak dengar, apa pun saya ceramah tidak akan memberi apa-apa manfaat. Jadi sebab itulah, kalau kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala kedua-dua panca indera ini, mata pun cerah, Alhamdulillah. Kalau ada sikit-sikit kabur tu biasalah, ada makin tua, makin rabun, itu biasalah. Itu proses penuaan dia panggil. Saya ni kalau tak pakai spek macam ni, tak nampak nak baca, nampak sama-samar je, kabur-kabur, tapi kena pakai spek. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagikan kita manusia ni berfikir dan membawa satu alat yang boleh memperbaiki penglihatan kita, cermin mata. Alhamdulillah, jadi dapat lihat seperti biasa, seperti biasa. Jadi kita ni, sahabat-sahabat yang dah kasih sekalian, kalaulah kita ni dikurniakan kedua-duanya, mata ada, Masya Allah, Alhamdulillah, dapat melihat kebesaran Allah, dapat melihat Al-Quran, dapat melihat isteri dan anak-anak, dapat melihat kawan-kawan, dapat melihat gunung ganang yang cantik, indah, yang dapat melihat cakrawala yang ada, bulan bintang yang sangat cantik, malam-malam bintang bertaburan, Allah, cantiknya mata. Alhamdulillah, itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Apatah lagi dengan mata itu kita didatangi pula ataupun diberikan pula dengan telinga mendengar, jauh lagi dah dengar. Orang bisik-bisik pun kadang-kadang boleh dengar. Masya Allah, hebat telinga dia, macam bionik. Kan? Jadi syukur, Alhamdulillah. Jadi jangan guna segala nikmat Allah Ta'ala ni di tempat-tempat yang Allah Ta'ala tidak redha. Kerana apabila kita guna nikmat mata kita untuk melihat benda yang haram, maka kita sebenarnya telah mengkufuri nikmat Allah. Kita telah mengkufuri nikmat Allah, tak bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Bila kita dengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, juga bermaksud kita telah kufur dengan nikmat kurniaan Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mata yang dikurniakan oleh Allah adalah untuk kita uruskan kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita tanpa kita melibatkan diri dalam benda-benda yang haram. Begitu juga telinga yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita juga untuk buat benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh bermanfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain, bukan buat maksiat, bukan buat benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sangat marah, sangat murka. Dahlah kita ni diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai-bagai nikmat matanya, nikmat telinganya, nikmat berbagai-bagai lagi. Tiba-tiba lawan tokek pula. Istilah yang macam itulah. Istilah lawan tokek. Lawan tokek maksud apa? Kita dah diberikan kerja, kita diberikan gaji yang bagus, bagi peluang pekerjaan, boleh dengan duit itulah kita nafkahkan anak, isteri kita. Tapi tiba lawan bos pula, lawan tokek pula. Tokek suruh buat tu, tak nak buat. Kita pula nak jadi bos, mana boleh? Marahlah orang tu. Marahlah tokek tu, kan? Sama juga dengan Allah SWT. Sama juga kita dengan mak kita, dengan ayah kita. Kalau mak ayah kita dah layan kita daripada mula kita
dilahirkan, dia jaga kita dengan baik, dengan sempurna, dia bagikan apa yang kita nak, tiba-tiba lawan mak pula, tak dengar cakap mak, derhaka pada mak, derhaka pada ayah. Mana mak ayah tak marah kan? Sangat marah. Begitulah juga keadaan kita dengan Allah SWT. Allah Ta'ala dah bagi berbagai-bagai nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah Ta'ala, maka sepastinya kamu tidak akan mampu untuk mengiranya. Kenapa? Kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau manusia pun marah lawan dia bila dah dia bagi macam-macam dekat kita, apatah lagi dengan Allah ya Ta'ala yang Al-Khaliq mencipta kita daripada air mani. Masya Allah. Sehinggalah kita besar, kita dewasa, kita dapat kerja, kita dapat pangkat, kita dapat macam-macam. Tiba-tiba nak lawan Allah, nak derhaka pada Allah, guna mata untuk maksiat, guna telinga untuk maksiat, guna tangan untuk maksiat, benda semua maksiat. Mestilah Allah Ta'ala marah. Dan bila Allah Ta'ala marah, apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala campak kita dalam nerakanya. Wa'iyyazubillah. Sebagai apa? Sebagai balasan lah. Sebagai balasan yang memang patut pun. Kita tak boleh pun nak blame Allah, kita tak boleh nak marah dekat Allah pun. Kata Allah Ta'ala zalim dan sebagainya, sebab kita sebenarnya menzalimi diri kita. Kenapa? Tak dengar cakap, degil, keras kepala, tak nak dengar cakap Allah SWT, sedangkan Allah Ta'ala bagi kita macam-macam nikmat di atas dunia ini. Jadi sahabat-sahabat ini sekalian, syukurlah kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadilah manusia yang bersyukur. Jadilah manusia-manusia sentiasa mengenang budi, mengenang segala nikmat kurniaan Allah SWT. Dan janganlah kita ini menjadi orang-orang yang lupa, alfa, yang gagal menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu Taala yang Maha Mencipta. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sekadar ini sahaja untuk renungan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Jaga hati, insya-Allah hidup lebih berarti. Jaga mata, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah yang Maha Esa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khuah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.